Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran, ketenangan dan juga kesenangan dalam setiap urusan yang anda lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-171. Alhamdulillah. Hai, waalaikumsalam Bidadari Mariam. Hai, waalaikumsalam Kak Julie Masyita. Alhamdulillah, Soleha happy sebab komen dah keluar. Semalam 2-3 hari komen Soleha kena sorok. So alhamdulillah hari ni komen Soleha dah kembali dah asal, dah tertera dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni Sri Kandi Islam yang teragung. Siapakah mereka? Jom kita belajar sama-sama insya-Allah. Serba sedikit kita boleh contohi sikap dan juga kewibawaan mereka dalam dunia Islam yang untuk memperkembangkan dakwah-dakwah Islam, untuk menyebarkan agama Allah. InsyaAllah semangat mereka ni lah yang kita nak ambil. Tapi sebelum tu Soleha nak minta tolong anda semua, tolong share, tolong seru, tolong kongsikan Soleha punya link page live ni supaya ramai-ramai boleh tengok live Soleha pada hari ini insyaAllah. Okey, thank you yang dah share. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Okey, alhamdulillah. Thank you Umi Afan Kalisha Umairah yang baik hati. Thank you, tolong share. Okey, thank you semua. Okey, alhamdulillah. Siapakah mereka Sri Kandi Islam yang terawan masuk syurga dan yang telah berjasa dan berbakti dalam dunia Islam ini? Okey, yang pertama Soleha nak share dulu. Sri Kandi yang pertama adalah Sri Kandi Sumayyah. Kenapa Sumayyah Soleha nak sebut dulu? Sebabnya Sri Kandi Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid dan Allah telah menjamin syurga buat beliau. So insya-Allah syahid dalam peperangan demi menjaga Islam insya-Allah, sehinggakan saat akhirnya jantungnya, hatinya dirobek dan dikeluarkan oleh musuh semata-mata untuk mempertahankan Islam. Kalau kita, adakah kita sanggup nak dirobek jantung kita, nak dikeluarkan hati kita saat sekarang ni? Mesti kita fikirkan suami kita, mesti kita fikirkan anak kita kan? Adakah kita ni sanggup nak berjuang dan nak keluar berperang, berjihad demi Islam? Belum tentu kita akan sanggup seperti beliau. So Sri Kandi Sumayyah adalah wanita pertama yang masuk ke dalam syurga, dan kerana beliau sendiri adalah wanita pertama yang mati syahid, berjuang, berkorban, berperang demi Islam, demi menegakkan Islam, demi mempertahankan Islam di dalam diri Allahu Ahad. Allah Maha Satu, Allah Maha Agung. Subhanallah. Contohilah perjuangan beliau. Sampai akhir hayat pun masih Islam dekat hati. So kita bagaimana? Kita tak tahu kita pengakhiran kita bagaimana. Semoga kita sama-sama beroleh husnul khatimah. Allah memberikan kita pengakhiran yang baik. Sebab tu pada waktu ini, kita zaman sekarang ni, Allah menyuruh kita berdoa. Sebab kita tak tahu akhir kita nanti macam mana, mati kita nanti macam mana. Adakah kita mampu untuk mengucap? Adakah kita mati dalam keadaan yang baik? So doa, setiap hari doa dengan Allah selepas solat fardu. Ya Allah, matikanlah aku dalam iman. Ya Allah, matikanlah aku dalam hidayahmu. Ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga tanpa
tanpa azab, tanpa hisab. Subhanallah, hebat sangat Sri Kandi Sumayyah. Sehingga kan ada lagu nasyid daripada Hijaz, Sumayyah kan. So di situlah bila kita hayati baik-baik daripada lagu-lagu, nasyid dan sebagainya, barulah kita tahu bahawa Sri Kandi Islam ni sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat, dan kalau kita buka satu persatu kitab pun, alhamdulillah memang dah tertera nama mereka, dikenali satu dunia. Kehebatan kisah mereka ni insya-Allah meneladani hidup kita yang serba kekurangan. Waalaikumsalam Kak Aizura. Waalaikumsalam Wani. Okey, tak apa, masuk. Waalaikumsalam. Hai Kak Haiza. Okey, masuk. Waalaikumsalam Kak Syawira. Okey, thank you. Dan masuk. Okey, alhamdulillah, baru seorang yang sudah share, Sri Kandi Sumayyah. Okey, Sri Kandi yang kedua adalah Sri Kandi Asiyah. Anda tahu kan Sri Kandi Asiyah tu siapa? Beliau adalah isteri kepada Fir'aun. Fir'aun, kalau kita tahu, Fir'aun ni sangat-sangat kejam. Namun Allah tetap jodohkan isterinya si Asiyah tu bersama, berkongsi hidup dengan Fir'aun yang zalim dan juga kejam. Namun hingga ke akhirnya pun Asiyah tetap memilih untuk beriman kepada Allah. Dia tak nak menyembah berhala. Walaupun suaminya jahat sebegitu, zalim macam tu, kerjanya adalah bunuh orang, sembah berhala, namun imannya tetap Allah pelihara. Sehingga akhir hayat pun dia menyebut Allah, Allah, Allah. Tidak tertukar langsung atau tidak, orang kata tak beralih arah langsung, hati dia tetap untuk memperjuangkan Islam. Tak kiralah dia sanggup mati untuk Islam. Sebab tu Sri Kandi Asiyah adalah Sri Kandi yang terawal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah menjanjikan mahligainya di syurga. Sri Kandi Asiyah. Cuba kita bayangkan, mahligai di syurga yang tersergam indah khas buat Sri Kandi Asiyah yang disayangi Allah. Dia sabar sangat. Walaupun dapat suami yang bengis, dapat suami yang zalim, suka menyakiti beliau dalam hidupnya, hanya tahu diseksa dan dizalimi, namun Sri Kandi Asiyah kuat orangnya. Wanita yang berjiwa kental, mempertahankan Islam sehingga akhir hayatnya, mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Indah kan, mati dalam Islam, syahidlah beliau. So itu adalah Sri Kandi Asiyah. Allah menjanjikan mahligai syurga buatnya. Subhanallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam Angga Masyita. Waalaikumsalam Umi Hendon. Okey, tak apa. Waalaikumsalam Kak Suhaiza. Hai. Waalaikumsalam Kak Hamiyati Idu. Okey, alhamdulillah. Tak apa. Nanti kalau anda nak relive dua Sri Kandi yang teratas pun tak ada masalah. Waalaikumsalam Nadrah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah Sri Kandi Khadijah. Sri Kandi Khadijah adalah isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikenali sebagai pedagang wanita ataupun usahawan wanita yang sangat-sangat kaya raya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada usia dia 40 tahun, dia bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan statusnya pada waktu itu adalah janda. Rasulullah semua bernikah dengan janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. So yang lain semua adalah janda. Kenapa Rasulullah bernikah dengan janda-janda ini? Janda yang sangat-sangat orang kata solehah ni. So sebenarnya adalah demi mempertahankan Islam. Disebabkan kerana Siti Khadijah Khuwailid ni adalah wanita yang sangat kaya raya, namun sanggup untuk mengorbankan semua harta dia demi Islam, sanggup menyerahkan harta dia demi untuk bantuan kepada peperangan. Lalu Allah mengurniakan dia sebuah syurga. Dan Siti Khadijah ni adalah wanita pertama yang memeluk agama Islam. So beruntung sangat beliau dapat sehidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah pada ketika itu masih muda, umur 25 tahun, Khadijah 40 tahun, namun itu tidak orang kata bukan penghalang kepada kebahagiaan. Sebab pada zaman dahulu, perkahwinan ni sangat-sangat indah bila mana perkahwinan bertujuan untuk agama Islam, perkahwinan bertujuan untuk redha Allah, perkahwinan untuk mempertahankan agama Islam. Semua buat demi Islam, bukan buat
kerana nafsu, bukan buat kerana cinta ke apa, bukan buat kerana suka sama suka, tak. Dia mendahulukan Islam dalam setiap tujuan. Perkahwinan, Rasulullah berkahwin dengan janda-janda adalah untuk kerana memelihara mereka, adalah kerana untuk meneruskan legasi agama Islam di dunia ini. So kita hari ni berkahwin kerana apa? Semoga kita ni bernikah, berhidup berumah tangga ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat adalah Sri Kandi Fatimah. Sri Kandi Fatimah adalah wanita hebat yang menguruskan rumah tangga. Sehingga kan satu hari Sri Kandi Fatimah ni dia mengadu kepada Rasulullah, iaitu bapanya, ayahandanya. Maka dia mengadu, "Wahai ayahku, aku letih. Boleh tak carikan aku seorang maid, seorang tukang gaji untuk membantu aku membuat kerja-kerja rumah?" Lalu Rasulullah melarang. "Engkau tak perlukan pun semua tu. Kau tak perlukan maid, kau tak perlukan pun orang gaji ke, pembantu ke." Ada satu tips yang Rasulullah share kepada Sri Kandi Fatimah, iaitu kalau kita letih sangat-sangat, bagaimana nak kekal energetik dari pagi sampai ke malam? Amalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. So total adalah 100. Dan ia disebut sebagai zikir Fatimah. Dan memang Solehah sendiri dah apply dah. Zikir Fatimah dihidupkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita akan sentiasa energetik. Dari pagi, petang, malam, tak letih pun. Malah rasa semangat nak sebarkan kebaikan, nak berkongsi ilmu. Kejap-kejap masuk kelas cikgu, kejap-kejap buat sharing live, kejap-kejap sharing ilmu dengan tim. Itulah tandanya kita ni sentiasa bersemangat. Bersemangat juang untuk membantu tim kita sama-sama berjaya. Tak ada istilah penat, tak ada istilah give up, tak ada istilah putus asa. Sebab kita tahu kita akan berehat panjang nanti di alam kubur. Di dunia inilah kita tempat untuk bercucuk tanam, untuk kita membuahkan hasil-hasilnya nanti di akhirat kelak akan menunjukkan hasil kepada kita andai kita bersusah payah dekat dunia ni. Sebab tu dunia adalah tempat kita bersusah payah, dan akhirat nanti adalah tempat kita bersenang lenang. Sebab tu kita berkorban. Berkorban di dunia ini demi menegakkan agama Islam. Tak apalah susah sikit. Berkorban demi agama. Hasilnya nanti adalah kemanisannya di hari akhirat kelak. Sebab tu jangan give up. Jangan putus asa. Kalau kita rasa kita penat, kita diuji hebat. Sebenarnya Sri Kandi yang sudah senaraikan ni jauh lebih hebat dan diuji daripada kita ni. Kita masih duduk kat rumah yang penuh aircon, duduk tidur dekat katil empuk, bantal empuk, makan sedap. Mereka tidur pun di pelepah, kadang-kadang tidur pun di atas lantai dingin. Tak cukup kelengkapan macam kita. Tetapi semangat perjuangan mereka demi Islam sangat luar biasa. Tak setanding dengan apa yang mereka lalui kehidupan tu dengan apa yang mereka sanggup pertahankan. Kita sekarang semua dah tersedia, enak-enak belaka, selesa, boleh dikatakan sangat selesa. Tetapi perjuangan kita adakah sama macam mereka? Tanya diri. Sebab tu kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang ni. Malaysia ni masih aman damai. Kita masih boleh lihat wajah suami, wajah anak-anak kita ni. So kenapa kita tak boleh nak bersemangat? Bersemangat macam mereka ni. Sri Kandi Islam yang rela berjuang demi agama, demi untuk umat Nabi Muhammad ni, sanggup berkorban nyawa, syahid demi Islam. Waalaikumsalam Rosyazwani. Okey, Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya Sri Kandi Maryam. Ada Kak Maryam tak kat sini? Sri Kandi Maryam, Bidadari Maryam. Dia dikenali sebagai wanita yang kuat beribadah siang dan malam. Dan Maryam ni sangat-sangat special kerana dia telah melahirkan seorang Nabi di mana dia tak ada suami tetapi dia boleh mengandung. Itulah kelebihan wanita yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kuat ibadah siang dan malam. Sebab tu kalau wanita-wanita dekat luar sana yang masih belum hamil, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menyarankan kita, dan ada hadis-hadis yang sahih di mana kita kalau nak anak, nak zuriat, amalkan banyak-banyak baca surah Maryam. InsyaAllah akan dipermudahkan urusan. Allah beri zuriat, Allah beri keturunan yang baik. So kita nak mencontohi sikap beliau di mana beliau sangat-sangat kuat beribadah. Pagi, petang, siang, malam
full beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu hari Allah kurniakan seorang anak kepada dia, iaitu seorang nabi, dan bersyukur sangat-sangat walaupun tanpa suami. Dia seorang je lah yang special. Kita zaman sekarang kalau wanita mengandung tanpa suami dah pelik dah kan. Kita bukan golongan yang special, tetapi hanya Allah kurniakan kepada Sri Kandi Maryam sahaja yang mengandung tanpa suami. Allah kurniakan dia zuriat di dalam perut, di dalam rahimnya. Allah bagi nikmat mengandung and then melahirkan. Lahirlah seorang nabi yang memperjuangkan agama Islam. So bersyukur sangat. Bersyukur sangat dengan keadaan kita yang sekarang ni. InsyaAllah sama-sama berdoa. Allah tu maha mengkabulkan doa kita. So Sri Kandi Maryam ni sangat hebat dalam beribadah dia. Amal dia InsyaAllah pada zaman dahulu semuanya mungkin terjadi. Semuanya dengan izin Allah. Kun fayakun. Tiada apa yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya adalah Sri Kandi Hafsyah. Sri Kandi Hafsyah adalah terkenal dengan orang yang menjaga Al-Quran. Seorang yang menjaga Al-Quran, menulis Al-Quran, menghafal Al-Quran dan penuh Al-Quran di dalam dadanya adalah Sri Kandi Hafsyah. Sebab itu beliau dikenali sebagai Hafizatul Mashhaf. Orang yang sangat menjaga Al-Quran. Dan Rasulullah adalah salah seorang suami selepas Hafsyah kematian suami pertamanya, lalu Hafsyah bernikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah perkongsian hidup bersama, di mana Rasulullah baca hadis, Rasulullah baca Al-Quran, lalu Hafsyah tuliskan di atas lembaran-lembaran pelepah tamar. Lalu dia hafal, dia bukukan, dan Alhamdulillah kekallah sampai hari ini jadi Al-Quran Rasam Usmani. Okey, Alhamdulillah. Okey, dan yang terakhir, Sri Kandi yang terakhir yang saya nak share dengan anda adalah Sri Kandi Hajar. Sri Kandi Hajar dikenali sebagai wanita yang menjumpai telaga air Zam-Zam. Sebab tu kalau kita berpeluang untuk pergi ke Tanah Suci Mekah, ada satu telaga di mana sekarang ni dah mudah dah, tak perlu kita nak pergi telaga untuk dapatkan air Zam-Zam. Sekarang ni semua dah dipermudahkan, air Zam-Zam semua dah tersedia dekat koridor-koridor, dekat dengan Kaabah, dekat sekeliling semua bangunan di Mekah. Kebanyakannya penuh dengan bekas tangki air Zam-Zam. Semuanya percuma, tak ada perlu bayaran, dan kerajaan Arab sendiri membenarkan kita kalau nak tapau ke, nak minum dekat situ ke, bawa bekas air macam tu. Tapi tidaklah untuk perniagaan. Setakat untuk minum, bawa balik hotel tu bolehlah. Bukannya kita bawa berbondon-bondon, berdozen-dozen tu nak bawa balik Malaysia. Macam tu tak boleh. So, kita dekat sana nikmatnya minum air Zam-Zam ni adalah daripada kisah sejarah Sri Kandi Hajar. Sebagaimana Allah mengurniakan air Zam-Zam yang mengalir tak henti-henti, sampai sekarang pun tak henti-henti mengalir air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ni sangat-sangat mujarab untuk mengubati pelbagai sakit. Dan bila saintis dia zoom terhadap molekul-molekul air Zam-Zam ni, sangat cantik, subhanallah. Sangat cantik molekul air Zam-Zam ni. Sebab tu air Zam-Zam ni adalah orang kata air magic, air mukjizat, air yang sangat-sangat berkesan untuk pelbagai sakit. Sebab tu kalau siapa-siapa ada masalah kesihatan ke, kalau berpeluang pergi sana, minum puas-puas. Kat sana saya minum puas-puas, suka yang sejuk. Tak adalah sejuk yang macam ais tu, tapi sejuk ni yang nikmat, yang bila kita teguk tu memang lega, lega, sedap. Dekat sana tu rasa air Zam-Zam tu manis-manis air Zam-Zam, bukan manis gula, tetapi tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata betapa sedapnya. pH air Zam-Zam warna purple. Warna purple tu apa? Natural kan? Tak ada asid, tak ada alkali. Dia cantik. Cantik dan tak ada mudarat. Memang kalau saintis tengok pun diorang teruja dan excited dengan molekul pH air Zam-Zam yang sangat luar biasa. Allah yang menciptakan air Zam-Zam, dan kisahnya adalah berbalik kepada pengorbanan Sri Kandi Hajar. Sebagaimana nak dikurniakan anak, dia nak mengandung, lalu Nabi Ibrahim bernikah dengan Siti Sarah, and then tiba-tiba dapatlah berita Siti Hajar pun mengandung. Betapa seorang isteri ni sanggup berkorban walaupun terpaksa bermadu ke apa ke. Alhamdulillah tak ada perasaan jealous, tetapi hanya untuk memikirkan demi Islam. Demi Islam, nak tengok anak soleh, nak tengok Nabi yang bakal dilahirkan. Dan Alhamdulillah Allah mengabulkan doa Siti Hajar. Di samping
muncullah air zam-zam daripada telaga yang sangat hebat. So sangat-sangat menarik kan bila kita dengar kisah Anbiya, kisah-kisah Sri Kandi ni memang sangat menginspirasikan hidup kita. Betul Kak Bayah pernah pergi kan? Semoga Allah izinkan untuk kita ke sana lagi. Walaupun nilaiannya sekarang dah tinggi, mesti ada lebih 10k untuk ke sana, tapi insya-Allah dengan izin Allah. Macam Solehah pun pergi ke sana secara free. Izin Allah juga. Allah yang pilih untuk sampai ke sana. Alhamdulillah. Okey, sekadar ini sahaja perkongsian Solehah, tak boleh nak lama-lama sebab jam 2 ada sesi sharing dengan penulis Puan Nura Yusof. So Solehah minta maaf atas segala salah silap Solehah, kekurangan diri Solehah, segala apa tersalah info Solehah minta maaf. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.